Dekat Nabi nak wafat, makin Nabi risau. Allah Ta'ala berjanji sebelum kiamat Allah limpahkan kekayaan dunia. Bila kekayaan dunia telah melimpah, umat Nabi berebut dengan dunia. Nabi beritahu, wallahi demi Allah wahai umat aku, lal faqru akhsha alaikum, aku tak takut kamu semua hidup miskin, walakin antum sata alaikumud dunia, yang paling aku bimbang, janganlah Allah buka kemewahan dunia pada umat aku. Sebab bila umat aku dibukakan kemewahan dunia, mereka tinggalkan agama, mereka tinggalkan Islam, tak ada risau dan fikir akhirat, maka di saat itu mereka akan berebut kekayaan dunia, berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Mereka akan binasa seumpama umat sebelum mereka telah binasa. Tapi itu akan tetap berlaku. Dalam keadaan manusia dilimpahkan dengan kekayaan, Nabi kata dunia ini merosakkan hati manusia. Akhirnya hati yang baik berubah jadi seumpama binatang-binatang buas. Dan bila dunia telah masuk tuan-tuan dalam hati, manusia akan mula buat dosa. Nabi kata akhir zaman nanti, umat aku buat berpindah daripada satu dosa ke satu dosa yang lain, seumpama seekor burung yang bertenggek daripada satu dahan ke dahan yang lain. Tak rasa apa-apa buat dosa tuan-tuan, berzina, mencuri, minum arak, buat apa-apa dosa, seumpama lalat yang hinggap daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sedangkan orang beriman, kata Nabi, buat satu dosa dia akan merasakan gunung yang tinggi sedang nak hempap di atas kepala dia. Itu orang beriman. Orang munafik tuan-tuan, buat satu dosa pindah-pindah tuan-tuan. Malam boleh tidur dengan nyenyak, pagi besok bangun selamba tuan-tuan. Tak ada nak taubat, tak ada nak istighfar, tak ada nak minta ampun dengan Allah, tak pernah rasa malu dengan Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan itulah Nabi kata, muncullah iblis di tengah-tengah manusia. Iblis kata, maukah aku perintahkan kamu semua satu perkara? Waktu itu manusia dah mabuk dengan dunia tuan-tuan. Manusia kata, wahai iblis, perintahkan apa saja untuk kami lakukan. Iblis telah munculkan satu lembaga hantu tuan-tuan, jembalang yang paling besar tuan-tuan di hadapan manusia. Iblis kata, sembahlah ini berhala ini, Masya Allah. Di kali itu seluruh manusia tinggalkan iman dan mereka telah beriman kepada iblis dan telah sembah patung tersebut tuan-tuan. Semenjak daripada hari itu, makin mereka durhaka pada Allah, makin mereka dikayakan oleh Allah, dimewahkan kehidupan mereka. Nabi beritahu di tengah-tengah manusia sedang sibuk dengan aktiviti itulah, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan urusan dunia. Tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang begitu, Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil AS, wahai Israfil, cukup sudah masa aku bagi pada manusia. Sekarang tiba masa aku nak jemput mereka balik. Sekarang tiupkan sangkakala. Maka Israfil AS, Nabi SAW pernah beritahu, mengapa satu orang sahabat tanya pada Nabi, aku tak pernah tengok dalam kehidupan Tuan ya Rasulullah, kami tak pernah tengok Tuan menikmati kehidupan ini, enjoy macam orang lain. Orang lain banyak masa berkelah, banyak masa berhibur, banyak masa melancong, tapi kami tak pernah tengok Rasulullah SAW berhibur, tak pernah tengok Nabi melancong. Hidup Nabi dalam tangisan, hidup Nabi dalam kesedihan. Maka Nabi SAW beritahu, wa kaifa an'um, bagaimana aku boleh menikmati kehidupan ini wahai umatku, sedangkan malaikat Israfil AS yang diperintahkan untuk tiupkan sangkakala untuk menghancurkan dunia ini, sejak hari pertama diciptakan, dia senantiasa meletakkan sangkakala di bibir dia. Syakhisun basarahu ila arsyir rahman, mata senantiasa menjeling dan memandang ke arsy Allah Ta'ala. Yang tazuru mata yu'mar, menunggu bila-bila saja Allah perintahkan tiupkan sangkakala. Di saat itu tanpa berlengah walau satu saat, malaikat Israfil AS akan meniupkan sangkakala. Kalau kita ada dua orang tua yang sudah tua, masih hidup sekarang ni, masih hidup sekarang ni, itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk kita. Itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk kita, demi untuk mengampunkan dosa-dosa kita, demi untuk memudahkan jalan kita menuju ke syurganya. Dosa lain banyak, salah lain banyak, ibadat lain pula sikit, tapi nak ke syurga, tak ada siapa tak nak ke syurga. Lalu itu Allah Ta'ala beri seorang ayah yang tua, seorang ibu yang tua, masih hidup di saat ini di hadapan kita. Untuk apa?
untuk kita rintis jalan syurga melalui keduanya itu, atau melalui salah seorang dari keduanya itu. Kalau kita sampai mengabaikannya, jaga. Ba'udah, kamu juga binasa. Binasa tak jumpa jalan ke syurga ketika jalan itu berada di hadapan mata kita. Binasa tak jumpa jalan ke syurga ketika jalan itu kita sedang berdiri di permukaannya. Sebab itu kalau ada dua orang yang tahu salah satu daripada keduanya masih hidup, ni anugerah, nikmat yang sangat besar dari Allah pada kita sebenarnya. Jangan sekali-kali pernah kita merasakan beban. Apa dia tak berilah, apa dia minta berilah. Jangan sekali-kali kita rasa terbeban dengan permintaannya. Jangan sekali-kali kita rasa terbeban dengan masalah yang ada pada dia, kerana tuanya, kerana penyakitnya, kerana seleranya yang sudah berbagai-bagai. Masam tak mau, manis tak mau. Kurang garam dia kata tawar sangat, lebih garam dia kata masin sangat. Senyap dan tunduk di depan mereka. Siapa pun kita, tinggi mana pun kita mengaji, berapa besar kita punya ijazah, berapa tinggi kita punya pangkat, berapa ramai kita punya pengikut, tetapi dua orang makhluk keramat ini kalau ada di depan kita, you are nothing. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa di depan mereka. Kalau dua ni tak redha, jangan harap kita dapat ke syurga Allah Ta'ala sebanyak mana pun amalan kita bawa, sebanyak mana pun amalan yang kita buat, sebanyak mana pun amalan yang kita kerjakan, setinggi mana pun ilmu yang kita pelajari. Kalau dua orang ni tak redha dengan kita, ba'udah, binasa orang. Jadi insya-Allah sama-sama kita jaga dan pelihara apa yang Nabi SAW beritahu. Allah Ta'ala tanya, cukupkah lagi? Cukup wahai Allah. Nak lagi tak? Cukup wahai Allah. Tak nak lagi dah. Tidak, kata Allah. Allah Ta'ala perdengarkan wahai Nabi Allah Daud, membacalah Zabur untuk ahli-ahli syurga. Setelah itu Allah Ta'ala panggil semua manusia duduk di satu hall, satu dewan yang besar, satu tempat yang indah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada mereka, sesungguhnya mempunyai pada hari ini aku haramkan kemarahanku ke atasmu. Kamu bebas buatlah apa saja yang kamu suka. Dan Allah Ta'ala mempunyai 70 hijab. Satu hijab dibuka daripada sutra, daripada emas, daripada air, daripada perak, daripada qudratullah dan azmatullah dibuka. Tiada lagi singkapan antara hamba dengan pencipta, kerana dialah aku taat, kerana dialah aku buat segala-galanya, kerana dialah aku berpuasa, kerana dialah aku menunaikan haji, kerana dialah aku bersalat malam, kerana dialah aku bersalat 5 waktu, kerana dialah aku bermujahadah di jalan Allah, kerana dialah aku buat segala-galanya. Maka hati ini membuat-buat untuk melihat pencipta. Allah Akbar. Di dunia Allah Ta'ala sembunyikan zatnya kepada kita. Kita diberitahu bahawa kamu taat, jangan tanya tentang zat aku. Imanu bihi wajibun wa kaifiyatuhu majhul. Kaifiat zat Allah itu majhul, tidak tahu. Serah pada Allah. Beriman kepada Allah hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Soal tentang zat Allah bid'ah. Kata Imam Malik radhiyallahu an, lihat kebesaran Allah sudah cukup. Tetapi pada hari tersebut Allah Ta'ala akan memperlihatkan wajahnya yang indah. Apabila keluarnya nur tajalli Allah, maka semua manusia tersungkur sujud. Tiada dapat diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil hadan, inna rabbana laghafurun syakur. Maka Allahu Akbar, berasa bertuahnya aku. Hidup 50, 60 tahun. Kadang-kadang taat, kadang-kadang ingkar, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Namun begitu wahai Allah, dengan ihsanmu engkau kurniakan kepadaku syurga. Engkau letakkan aku di tempat yang mulia. Engkau golongkan aku bersama dengan siddiqin, syuhada dan salihin.
Allahu Akbar. Tidak ada ungkapan yang dapat keluarkan dengan kata-kata. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, angkat kepalamu, wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala iklankan, mulai pada hari ini aku haramkan ghadabi alaikum, kemarahanku ke atasmu. Wahai Muhammad, perdengarkan Yasin kepada ahli jannah dengan alunan suara lunak merdu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sekali tersentak, daun-daun berhenti, air sungai, anharum min ma'in ghairi asin, sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air tawar berhenti mendengar suara lunak merdu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Maka Allah Ta'ala sendiri membaca Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah Ta'ala ungkitkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan wahai hambaku? Nikmat aku yang manakah yang kamu dustakan wahai hambaku? Allah Ta'ala ulang. Tabaraka rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Maka Allah Ta'ala haramkan kemarahannya ke atas hamba-hambanya. Maka sekarang bersukalah kamu, beriang rialah untuk ever and forever, untuk selama-lamanya.